Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Bersama dengan anda pada malam ini untuk menceritakan tentang satu topik yang memang menarik sebenarnya, sebab male menopause. Sudah bersedia semua? Anda sudah masuk, ajak kawan-kawan, sebab yang ni bukan untuk lelaki sahaja. Memang bila you dengar male menopause, mungkin you anggapkan ni cuma untuk lelaki, tapi sebenarnya perempuan kena tahu sebab ada kaitannya dengan hubungan suami isteri, ataupun nanti kalau anak-anak anda yang belum ada anak dan sebagainya tu, kan zuriat, ada kaitan dengan yang paling mustahak pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila tekan dulu like dan love, dan paling utama ialah love. So love adalah segala-galanya dan merupakan penawar kepada diri anda dan saya juga. So kita bagi love kepada semua pengikut-pengikut atau penonton kita, supaya mereka mendapat sentiasa merasakan doa kita tu bersama mereka, terutama sekali bagi mereka yang sakit. Termasuklah sakit yang diam-diam ni. Sebenarnya sakit ini adalah sakit yang terpendam. Ramai lelaki yang nak cerita dan nak bagi tahu, tapi mereka tak tahu kat mana tempat. Jadi inilah merupakan salah satu daripada cara saya membuka dada anda supaya kita lebih open minded. Okay, we have to, because testosterone dah bersedia. Okay, tekan share dulu, share, tekan. Lepas tu kita sambil dengar, kita share. Okay, pasal apa? Testosterone yang deficient atau berkurangan akan menyebabkan anda dapat male menopause. Dan soalan pada malam ini, betulkah dia nanti jadi pendek umur bagi kita? Maksudnya jangka hayat kita dari sudut sains, ya, dari sudut sains boleh jadi singkat, pendek. Saya akan cerita pada malam ini. Baik, kita mulakan dengan daripada testis lagi. Masa kita kanak-kanak dulu, bila dah membesar nanti, bila balik, faham tak? Masa tu testosteron dah mula meningkat. Dan testis yang mengeluarkan apa dinamakan testosteron, ada sikit lagi namanya adrenal gland, testosteron yang dikeluarkan oleh atas pada buah pinggang tu. Tapi mainly di dalam testis kita. Maka sebab tu orang risau sangat kalau ada accident ataupun ada satu dah rosak dan sebagainya, betul tak? Ada mumps, ya, ada virus infection dan sebagainya. Sebab apa? Baby nanti bila dah besar, budak lelaki, bila dah balik nanti dia dah mula bertukar suara. Ini semua ada kaitan dengan testosteron. Dia meningkatkan daya pemikiran lelaki, fokus secara agresif untuk fight and flight. Semua tu perlukan testosteron. Lepas tu mereka meningkatkan muscle mereka, growth hormone mereka, maksudnya ketumbesaran otot-otot mereka. Mereka lebih lean tu maksudnya kurang bermasalah gemuk. You perasan tak budak-budak bawah pada umur 18 semua tu nampak betul-betul very slim dan lean. Selepas umur 20 ataupun dalam lingkungan umur 20, dia peak, testosteron tu meningkat. Okey, bila meningkat macam tu, masa itulah kuasa libido you, kuasa seks you, gairah you. Bila umur 30, dengar anda sekalian, lelaki terutama sekali, bila kita umur 30, bezanya kita dengan menopause perempuan. Ini male menopause. Ataupun orang sains mengatakan perkataan andropause. Androgen tu lelaki punya hormon. Menopause tu selalunya dikhaskan untuk orang perempuan kan. Tapi andropause, menopause lelaki sama aja. Bila sampai umur 30, dia tidak sama dengan perempuan. Perempuan bila sampai menopausal, umur 44, 45 ke atas sudah mula boleh kena menopause, dan mereka changesnya dalam setahun dua tu very sudden. Lelaki tak. Setiap daripada umur 30 ke atas, 1-2% je dia menurun. Jadi kita tak rasa sangat umur 35, kan, umur 40. Orang kata bila datang umur 50, dia dah mula kadang-kadang kalau tak jaga betul, boleh masuk ke 51 tahun tu dah rasa dia punya perbezaan. Jadi 50 hingga 60 ke 70 itu sampai 10-20 tahun tu boleh nampak sangat dia punya penurunan dia punya testosteron. Barang diingat, testosteron ni lain daripada yang saya kata tadi untuk budak jadi balik dan tukar suara, bulu roma naik, dan sebagainya tu, maksudnya dia jadi man lah kan. Bila dia menurun, anda kena tahu testosteron ni bukan takat nampak man aja, tetapi dia juga untuk otak.
Dalam badan kita ada 4 tempat. Yang paling utama yang memegang reseptor testosteron. Reseptor tu penerima message daripada testosteron punya yang Tuhan jadikan melalui testis tu. Dia untuk brain, 1. 2 untuk jantung, nombor 3 untuk muscle, nombor 4 untuk tulang. You bayangkan 4 ni memainkan peranan yang paling penting. You brain, orang yang testosteron merudum, kalau apa-apa jadi nanti, dia akan nombor 1, dia tak ada semangat lagi dah. Nombor 2, dia rasa tak ada mood. Nombor 3, dia rasa tak mau berlawan lagi dah. Lelaki kan dia suka competition. Kalau you you rasa tak apalah, tak payahlah, dunia ni bukan aku punya. Padahal baru umur 55, faham tak? Ada lagi, kadang-kadang zaman moden ni kalau you merokok, umur 35 dah mula nampak. Dia punya turunnya mood, irritable. You akan jadi lebih irritable. Tahu irritable? Sebab apa? Masa androgen turun atau testosteron ni turun, estrogen naik. Bila estrogen naik, estrogen ni perempuan punya. Jadi lelaki tak patut banyaknya hormon perempuan. Walaupun kita ada, lelaki ada testosteron dan ada estrogen. Tapi estrogen tu tak mainkan peranan banyak. Tetapi bila testosteron turun, nampak macam estrogen tu jadi dominant. Maka, you tahu tak, perempuan kan kalau dia menopause, dia ada hot flushes. Kita kalau turun testosteron tu terlalu teruk, rendah, maka nampak hot flushes. Macam perempuan malam-malam night sweat pun boleh. Jantung boleh berdebar, dia boleh mengganggu insulin punya balance, berarti you boleh kena diabetes. Ini ramai orang tak tahu ni, testosteron kalau turun, dia ganggu sampai insulin pun boleh terganggu sehingga dapat diabetes, high blood pressure, kolesterol. Itu kalau you pula dah ada high glucose level sendiri, dan you sendiri ada heart problem, yang you sendiri ada kolesterol dan blood pressure, you menambah lagi teruknya bila testosteron pun menurun. Nampak tak kekuatannya? Sebab tu you tengok orang atas pada 50, kadang-kadang dulu dia atlet sukan, kat sekolah tu dia house captain semua, tapi bila sampai umur 45, dia jadi captain lain pula, lembik, kadang-kadang punggung pun dah tak ada. Cakap ni saya pun sama je kan, maksudnya dia tak ada lagi dah gluteus muscle dia, faham tak? Itu antara petunjuk-petunjuk. Lagi muscle perutnya, bukan muscle tu, fat perutnya akan meningkat, jadi senang buncit, apalagi dan dia punya ni lah, otot-otot dia dah tak boleh mantap lagi. Tulang, orang perempuan kan osteoporosis, betul tak? Orang lelaki dia akan dapat brittle bone. And you know, red blood cell semua ada kaitan dengan testosteron punya production juga. Testosteron memainkan peranan untuk keluarkan more red blood cell. Jadi testosteron tu Tuhan bagi ada banyak kaitan dengan fungsi-fungsi metabolisme. Sebab tu dalam sains dia panggil, kalau testosteron tak cukup, dia mengeluarkan penyakit dinamakan metabolic syndrome. Sebenarnya metabolic syndrome ni macam ni, orang yang ada diabetes kan, 3 serangkai tu, blood pressure, kolesterol, bahkan ada masalah jantung pun. Dan bagi mereka yang ada, kenapa saya kata benarkah orang yang ada male menopause ni, low testosterone ni boleh pendek umur? Jawapannya betul. Sebab apa? Ada kaitannya dengan penyakit-penyakit kronik tadi, yang metabolic syndrome tu. Sebab kalau dia dah ada high blood, diabetes, kolesterol, memang stroke dan heart attack senang kena. Ada kajian dijalankan, kalau terlalu lama testosteron ni menurun, you boleh dapat kanser pun. Jadi saya ni bila dengar kanser ni memang saya risau lah kan. So anda sekalian, kalau risau tak risau pun, kalau you ada simptom-simptom yang saya kata tadi, sehingga kan termasuklah kalau cerita lebih kepada seks tu, memang you dah memang ada mati pucuk lah kan. You dah tak ada desire lagi nak intim dengan partner you, tak ada semangat seks lagi dah, tak ada feel langsung. Itu memang confirm lah, testosteron you memang terganggu. Dan kalau you terlalu bergantung dengan ubat-ubatan pun, steroid lah, ambil ubat macho nak jadi sado, yang ambil ubat kuat, nak bagi kuat muscle tu kan, ambil banyak steroid tu, memang confirm you punya testosteron akan terganggu nanti. Ramai orang yang terlalu sado, terlampau, kalau dia ambil suplemen yang teruk-teruk, yang sintetik tu, dia akan dapat low sperm count, dia akan dapat testis yang jadi kecil, penis jadi kecil, dan dia senang dapat breast payudara orang lelaki. Jadi
bukan melawak tau yang saya cerita malam ni. So anda pass message ni terutama sekali kanak-kanak dewasa, maksudnya yang dah mula salah-salah ambil protein suplemen yang gila-gila tu nak bagi kuat badan sangat tu, berhati-hati. Okey. Siapa yang ambil ubat antidepressant boleh menurunkan testosteron. Siapa yang ambil banyak ubat antidepressant, ada 2-3 jenis ubat lagi yang menurunkan testosteron. Ada orang takut nak ambil nanti kalau saya kata cara nak betulkan salah satunya ialah meningkatkan testosteron balik. Jangan risau sebab orang selalu kata kalau tinggi sangat testosteron nanti kalau you ambil balik banyak testosteron tu nanti prostate cancer pula. Bahkan tak ada kajian dijalankan yang testosteron ni menyebabkan prostate cancer. Saya tahu ramai orang yang dah pergi buat operation untuk prostate cancer, buat radioterapi, orang tak akan bagi langsung testosteron. Ke menopause, maksudnya langsung nafsu tu ada tapi tak boleh langsung naik dah. Adiknya semua complete shutdown. Okay? Sebab ada saraf-saraf yang terganggu apabila you buat operation. Jadi kadang-kadang nak bantuan tu harus dapatkan balik testosteron. Jadi malam ni banyak saya fokus kepada testosteron sebab memang dah ada diagnostika. Kalau you ada yang saya cerita malam ni, ciri-ciri yang saya cerita tu, tolong cek dengan doktor, urologist ataupun endocrinologist. Mereka tu boleh bantu you. Tapi bagi saya malam ni, ada cara-cara yang menyesuaikan diri anda sendiri supaya tidak terlalu tertinggal jauh. Sebab apa? Umur boleh kalau dari segi sains penyakit akan berdekatan lebih kalau testosteron tu rendah. Kan saya kata sebab dia jaga jantung, dia jaga otak kan. Kadang-kadang fokus lupa-lupa pun boleh. Sampai kan ada setengah orang tu dapat Parkinson pun. So tu you tengok kan orang dewasa kan tulang mereka, orang lelaki pun dah boleh bongkok, badan mereka jadi pendek dan sebagainya, mereka tak tegap lagi dah. Ini semua ada kaitan dengan testosteron yang dah menurun. Jadi tuan-tuan sekalian, bila umur 50-60 ni kena hati-hati betul-betul. Ada tak cara untuk kita buat sesuatu? Ini yang penting. Okey, tak guna kita, selalunya saya macam itulah, kalau tak ada jawapan saya tak mau buka cerita. Pasal apa? Hang cakap je, tapi aku nak buat apa lah ni? Nombor 1, cek balik you punya gaya hidup you dari sudut pemakanan. Memang pemakanan memainkan peranan. Kenapa? Testosteron tu ada kaitan dengan metabolisme badan. Jadi kalau kita makan tak betul, dia jadi penat nak kerja. So testosteron banyak nak diguna pakai. Nombor 2, kalau you ambil bahan-bahan tambahan dan sebagainya seperti kayu ni, berhati-hati sebab ramai yang masukkan steroid di luar sana untuk meningkatkan balik libido you, nak bagi masukkan Viagra sikit, dia cucuk kat dalam tu supaya you rasa macam wah best. Ramai yang ambil bahan-bahan sintetik untuk meningkatkan balik libido sebab dia katakan masalah libido tu cuma nak bagi erection saja, tapi mereka lupa sebenarnya nak membetulkan libido ataupun erectile dysfunction punya problem tu, you perlu betulkan sebab awalnya dahulu, iaitu testosteron yang kurang dan tak cukup. Jangan cuma nak bagi kembang benda tu, nak bagi darah banyak, lepas tu lambat dia nak patah balik supaya you tahan lama semua tu. Itu cuma di depan, yang di belakang tu tak jaga. So di belakang tu lah nak kena dibetulkan. Ada beberapa jenis cara rawatan doktor. Kalau you buat A dulu tak betul, baru pergi B dan C. Saya habiskan A dahulu. A simple, jaga tidur, jaga psikologi you, stress you, dan jaga makanan you dulu. Kalau makanan tu dibetulkan dan senang masuk balik bahan-bahan nutrien, mineral dalam badan you, diperbuat untuk jadikan bantuan untuk testis tu keluarkan balik testosteron, bagus. Terutama sekali bahan-bahan yang tinggi pada testosteron. Nombor 1 namanya chrysin, CHRISIN. You boleh tengok dalam Google, you boleh, mungkin ada kat Amazon pun. Chrysin terkenal untuk you support testosteron. Nombor 2, kalau you suka kepada nettle root, NETTLE root, ROOT, nettle root, boleh. Saya dah buat kajian, ini dah internationally recognized, doktor-doktor pun dah pakai untuk bantu meningkatkan testosteron. Ingat, testosteron nombor 1, tak usah kira tentang nitric oxide lah, tentang nak pakai Viagra dan sebagainya nanti dulu, okey. Yang tu tak ada testosteron yang dia pedulikan.
Kita malam ni yang kena jaga testosteron. Nombor 3 ialah saw palmetto. Pernah dengar? SAWPALMETTO. Saw palmetto. Ini lebih kepada prostat, tapi bila prostat dijaga bagus juga. Sebab apa? Dia tidak mengganggu testosteron nanti. Ada kaitan sebab kalau terlalu tinggi prostat, kata orang membengkakkan lagi prostat dan sebagainya. So kalau you ambil saw palmetto is okay. And there's one more last one which is called jantana. You pernah dengar kan yang saya keluarkan jantana tu bukan untuk apa, sebab memang kalau takat you tingkatkan testosteron sahaja, sebab dah dibuat kajian testosteron boleh naik, tetapi kalau untuk orang yang dah ada menopause punya problem ni, dah ada simptom-simptom yang saya cerita malam ni, kalau dia tak masuk arginin, dia tak masuk citrulline, ni ada 3 bahan yang wajib ada dalam sebarang suplemen. Kalau tidak dia tak complete, sebab takat hantar testosteron dia masuk, tidak ada L-arginine, tidak ada citrulline, dia tak boleh cepat efeknya. Termasuklah maca root. Maca root is very famous. Dan satu lagi namanya goksura. Goksura tu bunga yang warna kuning tu. Dan last kali semua orang kena cari makanan yang banyak zinc. Sebab apa? Zinc maksudnya kalau you boleh makan seafood baguslah kan, tapi kita suplementkan. Sebab tu 6 ni namanya testosteron mesti ada dalam tu, yang natural. Lepas tu mesti ada arginine, citrulline, mesti ada maca root kalau nak natural. Lepas tu ada goksura, bunga yang daripada India tu, dan satu lagi zinc disuplementkan. Sebab tu saya bikin jantana ni untuk mereka yang first round dahulu. Kalau jantana ni you makan, kalau boleh, saya dapat feedback ramai yang dah positif sebab dia tidak ada banyak masalah lain. Dia tidak ada blood pressure, dia tidak ada diabetes, tak ada kolesterol dan tak ada masalah jantung. So dia ambil 1-2 biji sehari dah jadi. Tapi ramai yang sampai minta duit balik ke saya, kata okay, no problem. Sebab saya bukan recommend ubat. Kalau ubat memang you kena wajib dapat efek. Sebab tu kalau you berdebar pun, muka merah ke, demam ke, tersumbat rasa sesak nafas pun you makan juga sebab you dah telan. Kita tak boleh bagi macam tu. Sebab apa? Ramai orang yang dah ada masalah penyakit lain, dia kena betulkan penyakit tu dahulu. Namun, bagi mereka yang lambat efeknya, kita bagi sampai 3 biji sehari. Boleh, no problem. So saya dah recommend orang sampai ada ramai dah cuba 3 biji tu. Kalau dia ambil dalam masa 3 hari dah nampak beza. Masuk seminggu, saya katakan paling lama, saya kata berapa lama? Sabar 2 minggu. Tengok, saya kata sampai 2 minggu. Kalau you tak sabar, berarti you cari ubat. Kita tak recommend ubat. Kalau you nak ubat, you pergi jumpa doktor. Faham tak? So jantana, Jantana, tolong try betul-betul, habiskan 1 botol dulu. Jangan malu nak ambil lebih pada 2-3 biji, no problem. Satu hari 2-3. Bila dia dah mari balik, you rasa apa? Tengok, you mesti nak cuba nak tengok adik you naik tak naik je pagi. Tak, you kena tengok you punya ringan badan tak, you rasa badan you macam macam mari balik tak, you rasa macam ada kudrat balik tak, you ada semangat balik tak. Itu memungkinkan testosteron masuk balik, dan you rasa fokus you lebih cantik dan semangat hidup datang balik. That is jantana sebenarnya. Saya pun tak sempat nak cerita sebab you all semua dah biasa dengan beli ubat kuat. Bila datang beli kat saya punya jantana tu, doktor dah 1 minggu saya pakai. Saya dah akan beritahu kat ada kawan saya seorang tu, botol kedua baru dia rasa. Dia ambil 3 biji. Saya kata, you percaya kat I tak? Sebab apa? I tak akan bagi kat you produk yang ada sintetik, ada bahan-bahan yang membahayakan jantung. Dah lah, orang-orang 50 ke atas ni kan ada banyak masalah. So, kalau tak baik juga dengan jantana, baru you pergi jumpa doktor dan minta doktor ada 3 cara. Satu, dia boleh bagi you pellet. Pellet ni dia cucuk bawah punggung you atau bawah muscle mana-mana. Dia ada satu pellet kecil yang release pelan-pelan testosteron dia. Mesti testosteron. Lepas tu 5 hingga 6 bulan baru dia injek lagi sekali. So setiap 6 bulan dia kena bagi injek lah. Okay. Yang tu betul testosteron yang betul-betul kuat. Saya tak kata yang jantana saja boleh menjawab soalan ni. Sebab kadang-kadang saya punya tak cukup kuat. Tapi untuk cubaan, baik you pakai jantana, sebotol 2 dahulu. Kalau tak baik, baru you pergi kat sana. Is that clear? Dan jangan malu nak ambil 2-3 biji sehari. Kalau dah okey, baru you turun 2 biji, cukuplah. Sebab yang tu mempertahankan bukan untuk adik you sahaja. Saya kata apa? Untuk jaga otak, jantung, tulang-tulang dan juga muscle you.
Ni yang tengah cakap ni pun dah 66, tahu tak? Kita nak malu apa nak cerita, kita cakap je betul-betul. Sebab apa? Lagi malu, lagi ketinggalan. Bila you tinggal jauh sangat, testosteron tu dah lupa diri, dah tak ada lagi dah, you akan collapse. Everything dari segi sel-sel yang jaga 4-5 tempat tu dah mula give up. Jadi badan pun jadi macam tutul orang tua-tua. Aging will be very fast kalau you tak cukup testosteron untuk lelaki. Faham? Okey, last kali ialah doktor boleh bagi injection yang replacement hormon. Ada yang dia pakai patch, dia ada ubat-ubat dia yang lekat. Dia ada yang telan, pil pun ada. Tapi itu semua perlukan kawalan dan perlukan monitoring yang rapi supaya you tak over pula. Kalau testosteron tu doktor injek lebih atau you telan lebih, you pun bermasalah besar. Memang boleh rosak badan you kalau testosteron lebih. You akan jadi macam hak. Hari-hari nak marah orang je. Maklumlah, lelaki yang double, mulalah jadi panas baran dan sebagainya. Faham? Dan tulang-tulang pun, kepala lebih botak sampai, kan pernah tengok kan orang yang betul-betul macho marah semua tu, jaga baik-baik. So, malam ni saya ingin tegaskan, okay? Sebab saya memang tekankan kepada jantan itu sebab saya tengok ramai kawan saya yang dah dapat manfaat. Dan saya minta you tolong share dengan kawan. Jangan malu cerita ni. Sebab saya tak cuma just for the sake of just recommending. Tetapi saya tahu ramai memerlukan balik testosteron yang natural, termasuk arginin dan citrulline. Ada zinc, beres. Okay? InsyaAllah kalau sudi sila check dengan admin saya. Alright, jangan malu ya. Cerita pada kawan-kawan sekalian. Kita dah ada jawapan dan saya tak malu cerita pada anda dan saya tekan kali-sekali, Jantana is at the moment the best natural supplement yang pernah saya cuba sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Cek harga semua tu dengan admin saya. Okay, thank you very much. Alright, bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.